Baik, Auda, pada pagi ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita lintas langsung dari ketiga-tiga daerah, dan mula-mula Mahira serta Auda penonton sekalian, kita ke daerah Blyth pada pagi ini. Rakan kita iaitu Dani Ahmad bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan setugas kita dan juga Mahira? Alhamdulillah, kita berdua sehat pada pagi ini ya. Ya. Ya, jadi kita ingin mengetahui juga ya, kita sudah berada di pertengahan bulan Syaban, dan insyaAllah sedikit masa lagi dan ya, kita akan melangkah pula ke bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini kita yakin ya, ada beberapa tempat ataupun lokasi yang dijadikan iaitu tumpuan utama gerai Ramadan diadakan. Jadi bagaimana di daerah Blyth? Mungkin Dani dapat kongsikan sedikit info mengenai dengan perkara tersebut. Dani, silakan. Ya, betul ya, ada Iskandar dan juga Mahira. Pejam cilik sekarang kita menghampiri ke bulan Ramadan ya, dan saya percaya juga orang kita ni akan menyediakan pelbagai menu dan juga hidangan untuk berbuka juadah, berbuka sungkai. Namun terdapat satu tumpuan utama yang ada di daerah Blyth, iaitu di kawasan Lapang Tudung Saji berdekatan dengan Menara Cendera Kenangan, dan mereka mula beroperasi ya seawal jam 3 petang. Bukan 3 pagi ya, 3 petang. Ya, Alhamdulillah. Jadi itulah tempatnya ya, lokasi yang biasanya diadakan ya, gerai Ramadan insya-Allah. Jadi kita terus saja serahkan kepada Madini untuk membacakan beberapa informasi dan juga maklumat daripada daerah Blyth. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blyth. Apakah perkabaran bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sehat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Auda, seperti biasa kami akan mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan untuk makluman bis kita juga ya, keadaan cuaca di daerah Blyth adalah dalam keadaan yang baik saja. Jadi apa saja yang bisa kita rancangkan pada hari ini, insya-Allah semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Beraudah, saya akan kongsikan satu info semasa, iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Kampung Labi akan mengadakan aktiviti bergotong royong bagi membersihkan tanah perkuburan orang Islam di Kampung Rampayuh Labi, yang mana ianya akan diadakan pada hari Ahad 20 Mac 2022 bermula pada pukul 8 pagi. Jadi diharapkan kepada mereka yang terlibat agar membawa peralatan seperti pemotong rumput dan sebagainya bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan di kawasan tersebut. Baiklah, sekarang kita akan saksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih lagi dengan keadaan kita melalui norma baru yang setentunya menjadi tanggungjawab bermasyarakat, amat diperlukan dalam menghulurkan bantuan kepada mereka yang menjalani kuarantin ketika ini. Sikap prihatin dan kerjasama yang disumbangkan oleh setiap individu, terutamanya yang berada di barisan hadapan dalam membantu negara mengawal penularan COVID-19. Tidak terkecuali di daerah Blyth, catuan bekalan makanan bagi pesakit yang menjalani kuarantin tetap diutamakan. Lebih kurang 50 orang sukarelawan terlibat bagi menyediakan catuan makanan dengan melibatkan 5 buah van dan 2 buah kenderaan persendirian dalam membantu menghantar agihan catuan makanan kepada hampir 500 buah rumah di daerah Blyth. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Penghantaran catuan makanan ini biasanya pada 11 pagi kami akan mendapat senarai daripada Kementerian Kesihatan. Kemudian senarai tersebut akan diberikan, kami panggil di sini callers team. Dan callers team ini akan meneliti dan menapis senarai yang
diberikan daripada Kementerian Kesihatan tersebut kerana ada senarai yang didapati duplikat ataupun untuk memastikan alamat rumah seseorangan ni, sama ada alamat rumah seseorangan itu betul ataupun indah dan juga penghuni yang tinggal dalam rumah. Seterusnya bagi packaging team ini akan memastikan catuan makanan disediakan dalam jumlah yang betul untuk dihantar ke rumah. Dan akhir sekali adalah kumpulan deployment sebanyak 2 orang sahaja, iaitu sukarelawan belia dan pemandu untuk mengantar catuan makanan ini ke rumah. Sikap prihatin masyarakat Ketani dalam menabur kasih di saat-saat kita menjalani norma baru dalam kehidupan dapat dijadikan teladan dan iktibar dengan penularan wabak COVID-19, di mana kita dapat menyaksikan sumbangan tenaga dan keringat serta usaha yang tidak berbelah bahagi daripada individu dalam segenap masyarakat. Justru itu, usaha dan inisiatif bantuan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang dilalui. Agensi kerajaan yang terlibat sama dalam penghantaran catuan ini seperti dari segi kenderaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Daerah Belait, agensi bukan kerajaan, ada juga pertolongan daripada kereta DART dan juga bantuan daripada Brunei Shell Petroleum, kereta STL dan alhamdulillah bantuan daripada orang ramai tinggal di kawasan daerah Belait juga membantu dari segi kenderaan mereka sendiri untuk menghantar ke rumah. Biasanya kami akan beroperasi pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Tapi ia tertakluk kepada penghantaran. Sekiranya kalau kami bertolak pada pukul 9 pagi trip yang pertama, memandangkan yang kita dimaklum di daerah Belait ini merupakan daerah terbesar di negara Brunei Darussalam, perjalanan itu memakan masa penghantaran ke rumah. Biasa kalau pukul 8.30 pagi, seorang ini akan pulang penghantaran pada pukul 12.30 hari ataupun pukul 2 petang. Dan seterusnya penghantaran pada waktu petang, biasanya mereka akan pulang sewaktu jam pukul 5 petang. Harapan saya dan saranan kepada itulah masyarakat di luar sana, bagi mereka yang menjalani perintah kuarantin di rumah, terutamanya khususnya lah di daerah Belait, untuk bersabar agar kerana catuan makanan ini memang akan dihantar juga ke rumah mereka. Jadi kalau sekiranya masyarakat yang ditelepon untuk diminta senarai alamat, maklumat-maklumat dan sebagainya untuk memberikan maklumat dengan betul agar dapat memudahkan dan melancarkan penghantaran ke rumah. Dan juga bagi masyarakat di luar sana yang ingin membantu untuk menjadi sukarelawan di Dewan Bandaran Kuala Belait, mereka ini boleh mendaftar di laman sesawang Sukarelawan Belia untuk sama-sama kita ni membantu masyarakat kita ni yang menjalani perintah kuarantin dan itulah melancarkan proses penghantaran di sini. Dapat kita amati pembentukan masyarakat yang penyayang dan tidak camah mata, berlandaskan kasih sayang antara satu dengan yang lain, saling membantu dalam segenap aspek melalui dengan adanya pusat catuan makanan ini. Pak kata pepatah, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Itu dah bahan yang dikongsikan oleh rakan tugas kita Rubiah, iaitu mengenai dengan pusat catuan makanan yang mana ianya diadakan di Pusat Agihan Makanan Dewan Bandaran Kuala Belait. Dan sebarang pertanyaannya, jika bis kita ingin menyumbangkan berbentuk makanan asasi atau sebagainya, bis kita bolehlah menghubungi ke talian 7148781. Saya ulangi, 7148781. Dan dimaklumkan juga bagi mereka yang berkeinginan untuk menyumbangkan tenaga hikmat mereka iaitu sukarelawan, anda bolehlah mendaftar diri melalui laman sesawang www.sukarelawanbelia.com. Baiklah, wadah, itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah di lain hari kesempatan kami akan bawakan info-info semasa dan juga bahan yang lebih menarik dari daerah Belait. Sekarang kita serahkan kembali kepada Daud Iskandar dan juga Mahira. Silakan.